Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wa alimna ma yanfa'na wa anfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini bersama-sama lagi kita insya-Allah di dalam siri tadabbur harian. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-127 insya-Allah, muka surat 127, dan kita akan bersama-sama untuk melihat daripada muka surat yang terakhir daripada surah Al-Maidah, surah Al-Maidah, iaitu ayat 114 sehingga ayat 120 insya-Allah, ayat 114 sehingga ayat 120. Jadi insya-Allah selepas daripada ini kita akan mula masuk kepada surah baru, iaitu surah Al-An'am. InsyaAllah, apakah yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita semua di dalam muka surat 127 kita pada pagi ini? InsyaAllah kita akan tengok insyaAllah, iaitu yang pertama kita akan lihat sambungan daripada apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang permintaan Hawariyun, iaitu pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam yang telah meminta daripada Nabi Isa alaihissalam supaya Allah Taala mereka meminta kepada Nabi Isa AS supaya Nabi Isa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ma'idatan minas sama', iaitu hidangan daripada langit. Jadi hidangan itu bagaimana kita akan lihat nanti insya-Allah kan. Jadi permintaan mereka itu kerana 4 sebab yang telah kita ceritakan semalam dalam ayat yang sebelum daripada ni yang kita baca, iaitu ayat 113. Jadi insya-Allah kepada sahabat-sahabat yang tak sempat untuk mengetahui apakah sebab kenapakah Hawari ini mereka ni meminta daripada Nabi Isa alaihissalam supaya mohon daripada Allah Subhanahu Taala tu, boleh lihat insya-Allah dalam sesi semalam, iaitu sesi sebelum daripada ni. Jadi insya-Allah pada hari itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu Taala memberi amaran kepada pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam. Seterusnya ialah Allah Subhanahu Taala kemudiannya menyebutkan beberapa kesilapan yang mana orang-orang Kristian ni telah mengada-ngada membuat satu perkara yang mereka katakan bahawa Nabi Isa meminta kepada mereka ini dan itu, sedangkan sebenarnya Nabi Isa kata tak, aku tak pernah pun minta supaya mereka mengatakan itu dan ini sebagaimana yang didakwa oleh orang Kristian. Jadi apa yang kita lihat pada hari ini, memang banyaklah perkara-perkara yang mereka katakan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, kita baca ayat Quran ni kan sejak 1400 tahun dahulu lagi, ni ayat Quran ni turun kepada Nabi Muhammad SAW, dan sampai sekarang kita baca, iaitu sebenarnya Allah Ta'ala menolak semua kan apa yang dikatakan oleh orang-orang Kristian. Jadi artinya apa yang dikatakan orang Kristian pada hari ini sebenarnya telah dikatakan oleh mereka sejak daripada 1400 tahun dulu lagi, dan mereka ni telah ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang ini, iaitu keadaan di hari kiamat insya-Allah. Jadi terima kasih kepada yang memberi feedback suara dan video. Insya-Allah kita akan masuk kepada muka surat 127. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Isa qala Isa ibn Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Sadaqallahul azim. Ayat 114 yang baru saja saya baca tadi ialah berkenaan dengan doa Nabi Isa alaihissalam. Jadi selepas daripada Hawari ini minta kepada Nabi Isa alaihissalam, mintalah daripada Allah tu, tolonglah, mintalah Nabi Isa, macam itulah kan, agak-agaknya kan dicakap kan. Lalu Nabi Isa pun memohonlah daripada Allah. Berkata Nabi Isa ibnu Maryam, tengok kan, kita tengok semalam kita dah sebut bahawa berulang kali Allah SWT bila sebut Nabi Isa AS dia akan sebut ibnu Maryam, bukan ibnullah, bukan anak Allah sebagaimana dakwaan orang Kristian sampai bila-bila kan. Jadi kita tengok kan, Allah SWT dia penentu, dia tahu kan apa yang akan berlaku kan. Sampai hari ini, sampai kepada orang Kristian tetap mendakwa bahawa Nabi Isa tu anak Tuhan. Tak, dia anak Maryam. Tak faham, anak Maryam. Itu Allah SWT kata. Jadi qala Isa bin Maryam, berkata Isa anak Maryam dia ni. Allahumma rabbana, dia pun berdoa, ya Allah, Allahumma rabbana, wahai Tuhan aku, Tuhan kami semua,
Anzil alaina, ya Allah, mintalah tolonglah turunkan kepada kami ni ma'idatan minas sama', satu hidangan daripada langit. Hidangan bentuknya bagaimana tu, dengan detailnya, dulang ke apa ke, wallahu a'lam bissawab. Kita tak tahulah kan, itu tak diceritakan. Yang pentingnya Allah SWT ceritakan hidangan daripada langit, ma'idatan minas sama'. Kemudian untuk apa tu? Jadi Nabi Isa alaihi salam dia sebutkan tu, takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan mik. Apa tujuan maidah tu? Apakah yang bila dapat maidah tu, apa agaknya? Jadi Nabi Isa sebut ni, takunu lana, pada ketika dia turun tu akan menjadi aidan. Aidan ni macam hari raya lah kan, Aid. Tapi bukanlah maksud hari raya sini, tapi maksudnya hari yang akan sangat-sangat menggembirakan kami. Sebab apa? Kami dapat tu. Kami dapat apa ni, ya Allah, Allah perkenankan dah turun daripada langit macam gitu kan. Li awwalina, kepada orang yang awal daripada kami, iaitu kami lah. Kami semua tu hawariyun pada masa itu, wa akhirina, dan kemudian orang yang selepas daripada ni. Maknanya orang yang selepas daripada ni akan dengar, akan baca, oh dia dapat apa ni, hawari ni telah mendapat maidah selepas daripada Nabi Isa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian wa ayatan mink, dan ini juga akan menjadi tanda, bukti apa? Bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa, Allah Ta'ala mampu. Dan kemudian tu sebagai tanda apa lagi? Tambah betul bahawa aku ni adalah Nabi, wa nubuwati, kata dalam tafsir Jalalain. Jadi maknanya ialah menjadi tanda kepada kekuasaan engkau ya Allah, dan juga menjadi tanda sebagai kenabian aku, Nabi Isa kata. Jadi warzuqna, jadi Allah Nabi Isa pun meminta, ya Allah, dan juga berilah rezeki kepada kami, wa anta khairur razikin, kerana engkau lah sebaik-baik pemberi rezeki. Yang lain ini, yang beri rezeki, yang nampak kita kata bukan beri rezeki pun, hanya tolong masukkan duit, tolong beri hadiah makanan, tolong hantar, kita kata bakul makanan. Kalau sekarang kan zaman pandemik kan, tu tolong. Tapi sebenarnya siapa yang memberi rezeki kepada kita tu? Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tandanya ialah tak semua milik kita ni, walaupun kita kaya kan berjuta-juta, contohlah kata kalau kita ada berjuta-juta, kalau ada ribu-ribu kan, duit kita yang banyak ni dalam bank, dalam tak bank ni sebagai, adakah kita boleh gunakan? Kadang-kadang tak boleh digunakan, digunakan oleh orang lain. Makanan tu dapat pula untuk orang lain. Kadang-kadang makanan tu menjadi rezeki kucing, kadang-kadang menjadi rezeki kawan kita, kadang-kadang menjadi, tu contoh kan, maknanya kan, contoh apa kan, yang memberi rezeki tu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukannya manusia. Ini adalah satu daripada keyakinan lah yang kita kan. Kalau kita tak yakin itu, ubah tu kan, apa namanya, Ar-Razzaq kan, Allah Ta'ala ni bernama Ar-Razzaq. Jadi sebab itulah salah satu Asma'ul Husna, nama dia Ar-Razzaq, yang sangat-sangat memberi rezeki. Jadi Nabi Isa kata, wa anta khairur raziqin, engkau lah sebaik-baik pemberi rezeki. Kemudian Allah SWT berkata, qala Allahu inni munazziluha alaikum. Allah Ta'ala kata, aku akan turunkan kepada kamu maidah ini, yang kamu nak, yang kamu mohon, yang kamu minta ni. Tetapi Allah Ta'ala bagi amaran tu, jaga. Kalau dah minta pada Allah, Allah perkenankan apa yang kamu nak tu, faman yakfur ba'du, selepas siapa-siapa yang kufur, selepas apa? Iaitu selepas daripada nuzulul al-maidah tu. Dia tak sebutlah sini kan maidah, tapi dalam tafsir kata ba'du, dalam Jalalain kata ba'da nuzulil maidah. Gitu, maknanya selepas daripada turunnya hidangan tu, ba'du minkum, daripada siapa-siapa di kalangan kamu yang kufur lagi, maknanya dah nampak dah, makna terang dah kan, mukjizat dia nampak turun daripada langit. Fa inni u'azzibuhu azaban la u'azzibuhu ahadan minal alamin. Lalu apa yang berlaku? Allah Ta'ala kata, siapa yang kufur selepas daripada ni, aku akan azab dia dengan satu azab yang mana aku tak akan azab siapa pun sebelum daripada ni. Siapa-siapa pun, azaban la u'azzibuhu ahadan minal alamin, daripada orang lain, daripada atas dunia ni, aku, maknanya siapa yang kufur lah maknanya kan. Jadi maknanya kufur selepas daripada nampak, sebab itulah kan, kufur selepas daripada nampak mukjizat, kufur selepas daripada dah tahu, dah jelas, dah nampak betul-betul kan, dah nampak kekuatan, kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala kan. Setengah orang ni tak nampak kan, setengah orang ni dia nampak tapi dilihat, tapi dia tak nampak kan. Jadi setengah orang tu dah nampak dah betul-betul, sebagaimana ahli hawari ni nampak makanan tu turun. Jadi disebutkan di dalam hadis bahawa malaikat datang membawa maidah ini daripada langit.
Dalam hidangan tu ada roti, ada daging, jadi macam-macam lah. Kemudian datang mereka pun makan, dan dipesan kepada mereka supaya jangan, dalam tafsir Jalalain kata, jangan kamu membawa, maknanya berkhianat dengan simpan makanan ni untuk bekalan lagi akan datang. Maknanya makan habis, jangan tinggal-tinggal ataupun simpan-simpanan untuk makan esok ke makan, tak boleh. Tapi ada di kalangan mereka yang macam tu, yang simpan juga khianat. Betul lah, dalam tafsir dia kata setengah daripada mereka ni telah ditukarkan menjadi, ada juga telah ditukar menjadi kera dan juga menjadi babi selepas daripada peristiwa ni. Tu dalam tafsir sebut ni. Jadi inilah maknanya Allah Subhanahu Taala kata, aku tak, dalam akhirat lain cerita lagi tu, siapa yang kufur selepas tu kan, siapa yang kufur selepas tu nampak tu baru balasan dunia kepada orang-orang yang mengkhianat, tak kufur lagi tu. Seterusnya, wa iz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, dan ingatlah, ini hari kiamat pula, cerita pada hari kiamat ni, ketika Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada Nabi Isa alaihi salam. Allah Taala panggil Nabi Isa, ya Isa ibn Maryam. Tengok kan, masih tetap menggunakan Isa ibn Maryam. Wahai Isa anak Maryam, bukan Isa anak aku, bukan anta kulta. Allah Ta'ala akan bertanya di hari akhirat nanti, anta kulta, adakah kamu yang mengatakan linnas, kepada manusia, ittakhizuni wa ummi ya, kau suruh orang ramai ni supaya ambil diriku, mana diri Nabi Isa lah kan, dan juga emakku, ilahaini min dunillah, sebagai Tuhan selain daripada Allah. Kamu ke yang ni betul-betul kan apa yang sedang berlaku depan mata kita sekarang kan? Orang-orang Kristian ramai atas dunia sekarang mengatakan bahawa Mary tu adalah mak Nabi Isa tu adalah tu Tuhan mak, yang tu Tuhan anak, yang tu Tuhan ayah, macam-macam lah Trinity tu kan tak? Jadi hari akhirat ni Allah SWT sebut dah di sini kan tak? Nanti Allah Ta'ala akan tanya depan-depan semua ni orang Kristian ni kan, mereka ni kata atas dunia ni kan bahawa gini. Wahai Isa, kau ke yang mengajar mereka ni? Kau yang beritahu macam tu ke? Kau yang mendakwa ke? Kita tengok dalam kitab-kitab apa yang dikatakan Bible sekarang kan, mengatakan benda-benda macam ni semua. Tengok kan betapa mereka ni telah menyeleweng kan, mereka ubah kitab Bible tu kan, dan katakan bahawa itulah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa AS. Sedangkan itu kita kata, jadi perkara ni kita tengok kan bahawa ayat ni turun bila? Turun kepada Nabi Muhammad SAW. So Al-Maidah ni, itu ayat yang ke-116 kan, turun sejak 1400 tahun dulu lagi, dan menunjukkan apa, bahawa perkara ni telah berlaku semasa zaman Nabi Muhammad SAW. Dah lama dah, tapi mereka serik tak? Mereka duduk macam tu lah, dah baca Quran, dah cerita ni kan, tak, mereka tetap macam tu juga, mengatakan bahawa Tuhan tu ada 3, Trinity dan sebagainya. Tak nak bertaubat, tak nak lari, tak nak membetulkan, tak nak juga kan. Jadi Allah SWT kata qala, apakah yang dikatakan bila Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada Nabi Isa macam ni, anta kulta, adakah kamu yang mengatakan linnas, kepada manusia, ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah, ambillah mak aku ni sebagai Tuhan. Kamu ke ajar macam tu selain daripada Allah? Kamu ajar. Allah Ta'ala ceritakan, Nabi Isa pun berkata, qala subhanak, ya Allah, Maha suci engkau ya Allah. Maknanya kau dalam tafsir kata sampai menggeletarkan Nabi Isa tu kan. Maknanya Nabi Isa semasa dia tak ada pun dia cakap macam tu, tiba-tiba mereka ni mendakwa macam tu. Jadi bila Allah SWT tanya, ya Allah, macam itulah katakan kan, mereka ni mendakwa macam tu, subhanak, maha suci engkau ya Allah, aku ni Tuhan, mak aku ni Tuhan macam engkau. Subhanak. Nabi Isa kata subhanak, qala subhanaka ma yakunu li an akula ma laysa li bihaqqin. Tak mungkin sekali-kali aku akan mengatakan satu perkara yang tak betul. Tu kan, ma yakunu li, tidak mungkin bagi aku, an akula, untuk aku ni berkata, ma laysa li bihaqqin, suatu benda yang tak betul sekali-kali. Manakah? Dan kemudian Nabi Isa berkata, in kuntu qultuhu, dan kalau aku katakan, kalau aku sebut macam tu pun, ya Allah, dia kata, faqad alimtah, kamu nesai, kamu tahu.
Jadi sebab apa? Kau ni maha tahu. Sebagaimana kata Nabi Isa selepas tu, ta'lamu ma fi nafsi. Kamu tahu apa yang ada dalam diri aku. Bukan sekadar apa yang aku cakap. Dalam diri aku pun maknanya. Apa yang ada dalam hati pun. Apa yang tergerak di dalam hati aku pun. Kau tahu. Apatah lagi. Kalau yang sebut dengan mulut ni kan, kau lagilah tahu. Maknanya lagi sama saja kan. Pengetahuan Allah SWT bukan lagi tak lagi. Tapi maknanya Allah Ta'ala tahu. Yang dalam hati pun Allah Ta'ala tahu. Yang mulut Allah Ta'ala tahu. Jadi Nabi Isa berkata, ta'lamu ma fi nafsi, kamu tahu apa yang ada di dalam diriku, wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku pula tak tahu apa yang ada pada kamu ya Allah, kecuali apa yang engkau beritahu kepada aku. Artinya kita semua kan, kita tahu ke apa yang ada ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Kita tak tahu. Kita tahu setakat apa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Yang kita belajar daripada guru ni, kita nampak ni guru, cikgu semua ni kan, ABC semua tu, itu adalah merupakan yang kita nampak zahir lah, tetapi sebenarnya yang mengajar kita tu sehingga kita faham, sehingga kita tahu, sehingga kita boleh ni dan boleh ni, ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kata aku pandai sendiri, nanti Allah Taala tarik otak, tarik pemikiran, tarik kefahaman, tak faham apa, jadi tak siuman kita ni kalau Allah Ta'ala tak beri. Jadi artinya semua benda ni diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Jadi kata Nabi Isa alaihissalam, aku ni hamba juga samalah macam manusia lain. Jadi oleh kerana itu kau lebih tahu subhanak, tak mungkin ya Allah, tak mungkin aku tak pernah kata. Jadi Allah Ta'ala tahu. Sebenarnya soalan tu bukan soalan Allah Ta'ala tak tahu, tapi soalan tu nak buat pendakwaan. Kita kata depan-depan ni orang ni, sebab apa kan, orang Kristian ramai ni kan yang katakan bahawa gini Nabi Isa kata gini. Mana ada Nabi Isa kata maha suci engkau. Jadi kemudian Nabi Isa kata, in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi, kau kamu tahu apa yang apa dalam diri aku, wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tak tahu apa yang ada pada kamu. Maknanya kau nak tetapkan apa begini mana aku tahu. Jadi aku tak tahu, dia kata kau lah yang menentukan, innaka anta allamul ghuyub. Betul Allah Nabi Isa sebut kan, sesungguhnya engkau alam ni bukan alim. Kalau alim ni tahu, kalau alam ni sangat tahu. Al-ghuyub ni satu benda gaib. Kalau benda gaib Allah Ta'ala tahu, benda tak gaib Allah Ta'ala tahu. Jadi nak menunjukkan bahawa kehebatan kuasa Allah, pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Isa Allah Ta'ala sebutkan ni supaya siap-siapkan orang Kristian sekarang ni, supaya fahamlah bahawa apa yang mereka dakwa pada hari ini adalah merupakan dakwaan yang tak betul, yang tak ada proof, yang tak ada benda. Dah Nabi Isa dah kata macam ni kan. Nabi Isa sendiri kata. Seterusnya ayat 117 ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Habis tu apakah yang Nabi Isa sebutkan, yang Nabi Isa ajar kepada pengikut-pengikutnya, kepada orang-orang ni, orang ramai yang pada masa tu, ialah dia kata ma qultu lahum, aku tidak katakan kepada mereka ni, aku tak ajak mereka ni, aku tak seru mereka ini, illa melainkan ma amartani, apa yang kau suruh aku. Kau beritahu aku macam ni, kau wahyu kepada aku beritahu macam ni, yang tu aku beritahu. Ya Allah, dikatakan ani'budullah, apa dia yang aku suruh ni, iaitu ni dia konten utama dia, iaitu beribadahlah kamu kepada Allah Ta'ala sahaja. Ani'budullah, sembah kepada Allah Ta'ala saja, ibadah kepada Allah Ta'ala saja, buat apa-apa serah diri kepada Allah Ta'ala saja, iaitu memperhambakan diri. Budu tu maknanya memperhambakan diri dalam semua kehidupan kita, daripada awal hidup, daripada mula-mula lahir sampai kepada mati, semua tu adalah jadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya, tak boleh jadi hamba kepada lain. Pagi hamba lain, petang hamba lain, tak boleh. Masa sembahyang hamba kepada Allah, luar sembahyang hamba kepada lain, tak boleh kan tak? Masa di masjid hamba kepada Allah, masa di tempat kerja hamba kepada lain, tak boleh. Hamba kepada Allah seluruhnya kan, seluruh masa, seluruh ketika, dalam apa-apa keadaan, selama mana belum mati. Kalau dah mati tu nak jadi apa lagi kan? Jadi Allah SWT sebut sini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah dia core kepada ajaran seluruh nabi-nabi sejak daripada Nabi Adam AS sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Isa pun kita tengok, Nabi Isa pun ini juga dia. Inilah dia kata, aku katakan kepada mereka ni, ani'budullah rabbi wa rabbakum. Dia adalah Tuhanku, Nabi Isa kata, dan juga Tuhan kamu semua. Jadi kenapa kamu ni tidak memperhambakan diri menjadi hamba kepada Allah Ta'ala saja? Gitu kan. Kemudian wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan aku, ya Allah, dia kata, menjadi syahid lah. Menjadi syahid maknanya aku nampak, aku boleh menjadi saksi
Selama mana aku ni hidup, mana selama mana aku ni bersama dengan mereka, madum tu fihim, selama mana aku bersama dengan mereka. Dia tak kata mati tak mati, tapi dia kata ni falamma tawaffaitani, tapi apabila kamu telah tawaffaitani, dalam apa ni, dalam tafsiran dia tak tawaffaitani itu maksudnya apabila engkau telah angkatkan aku, bukan mati, bukan maknanya Nabi Isa alaihissalam tu sebab tawaffa ni dia boleh jadi macam-macam makna sebab kalau kita panggil wafat lah kan, wafat ni mati lah kan, itu kelemahan bahasa Melayu. Tawaffaitani ni tu bukan mestinya wafat tu mati, gitu kan. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah angkat Nabi Isa, dan Nabi Isa kata aku semasa berada dengan mereka tu aku bolehlah menjadi ni kan, aku tahulah kan apa yang mereka buat gini sekadar yang zahir, tapi apabila kau dah angkat aku, falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim, engkau lah yang maha memerhatikan segala apa yang berlaku pada mereka ni. Aku dah tak tahulah sebab aku dah tinggalkan mereka. Kemudian dia kata wa anta ala kulli syai'in syahid, dan ya Allah engkau lah yang menjadi saksi kepada segala-galanya kan, segala apa-apa, ala kulli syai'in, segala sesuatu mana. Jadi aku ni sebentar saja masa aku ada, akulah bolehlah tengok kan apa yang secara zahirnya kan, tapi kau lah yang maha tahu ya Allah apa yang berlaku pada mereka ni. Jadi Allah Ta'ala tahulah apa yang berlaku kepada sekarang kan. Nabi Isa tak tahu kan apa yang orang Kristian sekarang ni buat kan, perancangan mereka ke kan, kesesatan mereka ke dan sebagainya kan, dol mereka. Jadi Nabi Isa pun berkata lagi lah, dia kata ni panjang cerita Nabi Isa kan, makna satu muka ni hampir cerita tentang Nabi Isa je. Perdebatan penolakan, disclaimernya Nabi Isa ni kan terhadap apa yang didakwa oleh orang-orang Kristian kan. Jadi Nabi Isa berkata in tu'azzibhum, ya Allah kalau kau seksa mereka, maknanya kau seksalah kan pengikut-pengikut aku ni, fa innahum ibaduk, itu adalah hamba engkau. Aku nak kata apa kan, maknanya terpulanglah pada engkau, hamba kau semua kan. Wa in taghfir lahum, tapi kalau kau ampunkan mereka kesilapan mereka ke, orang-orang yang beriman tapi buat salah di kalangan mereka ke, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, engkau ni maha aziz dan juga maha hakim. Kau tahu sebab apa? Hakim maknanya bijaksana, yang mempunyai hikmah dalam segala tindakan. Jadi kau lebih tahulah, kau mampu dan kau lebih tahu kenapa kau buat macam tu dan kau buat macam tu. Ayat yang 119 ayat sebelum akhir dalam juzuk yang ke bukan juzuk, surah Al-Maidah ni, Allah SWT kata qala Allahu haza, Allah Ta'ala pun berkata haza, iaitu ini tu maknanya hari kiamat yaumu yanfa'us sadiqina sidquhum, pada hari kiamat ni yanfa'us sadiqina sidquhum, akan memberi manfaat kepada orang-orang yang benar apa yang mereka benarkan, kebenaran mereka di hari dunia dulu. Jadi semasa atas dunia ada orang yang benar tapi mungkin tidak dibayar, tidak diketahui, ataupun orang kata dia bohong dan sebagainya kan, tak? Iaitu sebagaimana rasul-rasul kan, kebanyakan rasul-rasul macam tu kan, rasul-rasul tu benar tetapi orang tuduh dia kazib, penipu, sehingga setengah daripada mereka itu mereka nak bunuh, setengah mereka itu membunuh dan sebagainya kan. Jadi pada hari itu kemungkinan, pada hari dunia ni kadang-kadang tidak terbayar kan, nampak macam tidak terbayar kan. Orang yang benar dikatakan bohong, orang bohong dikatakan benar. Itu perkara yang terbalik-balik kan, tak? Jadi Allah Subhanahu Taala katakan pada hari kiamat nanti kan, yang benar tu akan mendapatlah habuan kebenarannya, balasan kebenaran dia. Jadi Allah Subhanahu Taala kata qala Allahu haza yaumu yanfa'us sadiqina sidquhum, pada hari ini bernilailah segala kebenaran untuk orang-orang yang benar tadi tu, walaupun atas dunia dia tidak mendapat habuan dia lah kan. Kemudian kemudian Allah Ta'ala kata lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka tu mendapat syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada. Jadi kita tengok kan, dah khalidin, patut abada pula kan, khalidina fiha abada, mereka khalid, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dalam tu. Radiyallahu anhum wa radu'an, ini sifat mereka lagi kan. Inilah sifat, kalau kita tengok kan, sifat sahabat, dan sahabat mendapat radiyallahu anhum kan,
Allah Ta'ala redha pada mereka. Di mana? Ni tengok di antaranya ayat ni kan, Allah Ta'ala menyebutkan orang-orang yang macam ni, orang-orang yang menerima, orang-orang yang beriman, yang benar-benar kan, yang menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala kata radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka, Allah gembira, suka, redha dengan perbuatan mereka tu, dan mereka pula waradu anhu, dan mereka ni redha dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Redha maknanya beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sepenuh-penuhnya, dengan semua syarat-syaratnya. Zalikal fawzul azim, zalikal fawzul azim, itulah sebenarnya kemenangan yang sebesar-besarnya kan, yang paling besarnya kan. Kemenangan, bukan kemenangan kita ni dapat lucky draw ke, bukan kemenangan kita ni yang dapat menang dalam pertandingan apa-apa ke kan, tak. Kejayaan kita yang besar-besar ialah bila kita dapat masuk syurga ni, itulah, iaitu dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Radhiyallahu anhum wa radu'an, zalikal fawzul azim, lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna. Dan kemudian Allah Ta'ala tamatkan surah Al-Ma'idah ni kata, iaitu semua benda ni milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang ada di dunia milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang ada di langit milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala menjadi raja, Allah Ta'ala memiliki kekuasaan segala-galanya kan. Allah Ta'ala nak buat apa saja dia boleh buat. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna, dan juga apa yang ada pada kedua-duanya. Wa ma fihinna, kemudian wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kita tengokkan pengakhiran surah Al-Ma'idah ini, Allah Ta'ala tutupkan dengan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala tu berkuasa nak buat apa saja kan. Setakat itulah saja insya-Allah sesi kita pada hari ini, dan insya-Allah jumpa dalam sesi akan datang, iaitu di surah yang baru, surah Al-An'am, muka surat 128 insya-Allah. Jangan lupa insya-Allah untuk sebarkan kepada semua insya-Allah, kepada hantar link kepada sahabat-sahabat semua, share ke semua sahabat-sahabat semua, letakkan di mana-mana yang boleh. Moga-moga semua orang akan mendapat manfaat serba sedikit daripada apa yang ada dalam Quran yang sempat kita tadabbur pada setiap hari ini insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.